tak ada, dengar je lah. Kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Yang Rumi pun ada, kalau tuan-tuan nak mencarilah. Pada kitab yang masyhur paling dekat Pasar Lakin, Pustaka Azhar Pasar Lakin tingkat atas. Kalau sebut nama ustaz boleh dapat diskaun, tak payah sebut nama saya pun dapat diskaun. Ni apa doktor suruh beli yang Idaman Penuntut ni pun 10 dapat diskaun. Beli satu dapat diskaun lah, mudah-mudahan minta lah. Minta. Baik, pada muka surat 13. Bersugi, yakni menggosok gigi. Bersugi itu maknanya menyuci atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat seperti berus gigi. Pakai berus gigi pun bersugi juga, dikira bersugi. Bukan maknanya bersugi tu pakai alat tertentu saja nama bersugi. Kalau tak pakai alat tu tak nama bersugi, tidak. Manggar kelapa. Ada tak yang pakai manggar kelapa? Sabut. Sabut kelapa. Kayu arak. Kayu arak ataupun kita panggil kayu apa, selain kayu arak panggil apa? Kayu sugi. Kayu arak, kayu sugi, miswak, kayu arak tu pun ada macam-macam jenis. Dulu kemarin masa keluar 3 hari 40 hari, kalau dekat Masjid Siptaling tu, Siptaling ke apa nama surau, apa nama tu, Senaran Baru, Jalan Lorong Langsat tu, ada jual. Dia macam-macam jenis. Ada yang coklat. Coklat tu manis sikit. Dia lagi baik yang warna hitam, kulitnya warna hitam, dalamnya putih, tapi pahit sikit. Itu apa nama ni, kayu arak, jenis-jenis kayu arak. Bukan kayu tu dicelup arak, tidak. Nama dia kayu arak, ataupun kayu miswak atau kayu sugi, dan sebagainya. Hukumnya sunat pada tiap-tiap hal. Lebih-lebih lagi kuat, yakni muakkad sunatnya tatkala hendak membaca Quran. Sebelum baca Quran lebih lagi kuat sunatnya. Tatkala hendak sembahyang, sebelum sembahyang, yang fardu, sembahyang sunat. Tatkala berubah bau mulut, bahu tu bau, bau mulut berubah, sunat kita apa nama ni, bersugi. Tatkala baru bangun dari tidur, bangun tidur gosok gigi. Tatkala gigi jadi kuning, gosok gigi. Tatkala hendak tidur, sebelum tidur pun gosok gigi. Tatkala hendak mengambil air sembahyang, sebelum ambil sembahyang sunat gosok gigi. Sebelum sembahyang tu pun sunat gosok gigi. Tapi taklah maknanya kita kalau sebut gosok gigi tu mesti ada Colgate, mesti ada Dali. Ya tak? Dulu bukan Dali, dulu Daki nama dia. Ada orang komplain Daki ni kalau kat Malaysia tu benda kotor lah, betul itu tukar Dali tu. Tu kejadian ni sebelum saya lahir dulu lah, masa kat UKM dulu, pensyarahan kat UKM ditahu pengalaman dia dulu. Dari segi bahasa, dulu Daki panggil, nama apa buat gigi. Kemudian bertukar Dali. Baik. Taklah maknanya mesti pakai Colgate atau Dali. Taklah mesti pakai berus gigi. Kalau macam tu pakailah kayu arak tu. Baik. Kalau tak buat pun taklah, berdosa. Benda tu sunat. Buat lagi bagus. Baik lagi, tatkala hendak membaca hadis, nak baca hadis apa nama ni daripada kitab-kitab hadis, syarah hadis, kitab hadis kelebihan amal, sunat juga. Tatkala hendak berzikir, sebelumlah. Tatkala hendak masuk Kaabah, sebelum masuk Kaabah. Tatkala hendak masuk ke rumah lepas berjalan. Macam mana Ustaz? Berus gigi kat dalam rumah. Kalau berjalan kan bawa apa nama bekalan berus gigi, ataupun di hotel kan ada berus gigi dibagi tu. Bawa itulah, bawa. Sebelum masuk rumah. Kalau buat dia dapat pahala. Ni orang jenis orang cari pahala. Cek peluang pahala. Ada orang cek peluang nak cari duit kan. Ni cek peluang dapat pahala. Tatkala hendak bersetubuh, sebelum bersetubuh gosok gigi biar lancar. Ini baru nak starting bau.
stop sekejap. tak jadi. Batal lah, nantilah sambung lah. Masuk gigi tu. Tak. Salah seorang ataupun dua sekali. Ataupun skip lah yang bahagian mulut, skip. Bahagian lain je lah sambung, tak? Kurang lah dia punya nikmatnya kan. Baik. Tatkala perut lapar atau dahaga, sunat. Lapar sangat, masuk gigi. Dahaga sangat, masuk gigi. Kalau tak ada air, tak ada makanan lah. Tatkala hendak mati, sebelum meninggal dunia tu, busuk gigi. Tak? Dan nazak tu kan, ambil kan busuk gigi bapak. Kenapa bapak? Buang tebiat ke apa? Tak. Sunat kau ni. Itulah bapak suruh belajar tanah. Bapaknya minta kayu siwak ni. Bapak ni kenapa nak busuk gigi pula? Nak mati ni. Kenapa? Menurut ceritanya supaya senang keluar roh. Tatkala hendak musafir, itu tadi ini. Tatkala hendak musafir sebelum jalan. Tatkala balik dari musafir dan lain-lain hal. Nanti kita tengok kitab Sabil Muhtadin tambahan sikit. Kecuali tidak sunat bersugi lepas gelincir matahari. Lepas gelincir matahari itu apa? Masuk waktu zuhur. Sehingga masuk matahari. Masuk matahari bila? Maghrib. Bagus. Pandai ada yang jawab. Bagus. Wakil lelaki ada, wakil perempuan ada. Bagus. Bagi orang yang berpuasa, malahan makruh ia bersugi pada masa itu. Mazhab kita Syafi'i makruh. Sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Makruh. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain tak? Mazhab lain nantilah. Ni tak berapa terdesak sangat, tak apa. Kecuali kerjanya memang kena bercakap. Kalau mulutnya bau, dah kena pelanggan lari ke, tak? Apa? Kalau doktor ke apa boleh pakai ni kan, topeng. Kalau kerja lain tu macam apa? Kerja cikgu jauh, apa lagi? Kerja-kerja yang memerlukan dia bercakap depan pelanggan kan. Tu kalau bau, tu bolehlah berpegang dengan mazhab lain. Ya, dia cari rezekinya macam tu. Yang kena bercakap dengan orang, mulut pula bau busuk. Mazhab kita Syafi'i makruh. Taklah haram, makruh. Kalau nak guna mazhab Syafi'i, makruh lah. Kalau nak guna mazhab lain, ada. Kena belajar lah. Kena belajar lagi. Nanti dah 2-3 tahun masuk. Baru dipanggil standard pembelajaran tu kan, satu-satu. Baik. Ini pendapat kebanyakan ulama berpegang pada hadis Bukhari dan Muslim. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Artinya lebih kurang bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang bernama miski. Miski ni apa? Kasturi. Bahasa Arab misk. Bahasa Melayu kasturi. Kasturi ni macam mana? Dia daripada bunjut daging kijang. Kalau kat Masjid Siptali rasa ada pernah jumpa ke kat Senan Baru ada. Dia daripada lebihan daging kijang tu dipotong, itu yang berwangi tu. Ada orang jual minyak wangi kasturi ni kan. Dia jual asal betul kasturi tu. Itu asalnya. Kalau binatang lain tak tahu, binatang lain saya tak tahu. Cuba potong ini jadi bangkai je. Ini kijang. Itu pun orang yang tahulah, kita yang sembarang potong. Cek kijang potong. Yang tahulah. Itu asal kasturi. Baik, itu di sisi Allah Ta'ala. Kalau di sisi manusia ia bau busuk. Di dalam hadis yang lain ada membayangkan bahawa bau mulut yang dimaksudkan itu ialah bau yang di sebelah petang. Mafhumnya kalau sudah bau itu wangi, eloklah dikekalkan dan jangan dihilangkan. Itu daripada hadis tersebut. Makruh lepas zuhur ataupun masuk saja waktu zuhur gosok gigi kalau puasa. Tapi Imam Nawawi berpendapat tidak makruh bersugi bagi orang yang berpuasa sama ada sebelah pagi atau sebelah petang. Ni Imam Nawawi, kalau siapa-siapa nak gosok gigi juga petang boleh pegang pendapat Imam Nawawi. Macam mana caranya ustaz? Kena tak minta izin Imam Nawawi apa semua? Tak perlu. Ya Allah, aku
pegang pendapat Imam Nawawi, gosok gigi. Kena niat dalam hati je macam itulah. Ini saya sebutkan contoh. Dalam hati tu, ya Allah, ini aku pegang pendapat Imam Nawawi, aku gosok gigi. Jelas dia tak pernah mazhab Syafi'i kan. Memang kita wajib berpendapat bahawa mazhab kita, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling baik kerana paling kuat hujah dan dalilnya. Tetapi kalau andai kata kita tak dapat menjalani mazhab kita sendiri, boleh berpegang mazhab yang lain. Kalau macam ni, contoh Imam Nawawi sendiri pun ada pendapat bahawasanya tak makruh gosok gigi sebelah pagi atau petang. Kerana dalam hadis itu memuji orang yang berpuasa sahaja, kata Imam Nawawi, tidak menunjuk kepada tegahan. Jadi barang siapa hendak bersugi sebelah petang, iaitu lepas zuhur, dalam masa berpuasa, kenalah ia berpegang pada pendapat Imam Nawawi itu. Sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Mulakan sebelah kanan mulut, digosokkan kepada langit-langit mulut perlahan-lahan. Pasal apa? Langit-langit lembut. Digosok atas gerusi. Gerusi itu gusi lah, gigi dan lidah. Fadilat, iaitu kelebihan bersugi itu banyak. Setengah daripadanya 2 rakaat sembahyang, fardu ataupun sunat, dengan bersugi lebih elok, iaitu lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. 35 kali ganda. Lumayan 2 rakaat tapi dapat pahala 70 rakaat. Bersugi itu selain daripada menyucikan kotor-kotor di mulut dan celah-celah gigi, ia membawa kepada keredaan Allah. Allah redha. Allah redha ni jangan kita ingat Allah Ta'ala senyum. Allah Ta'ala ada muka, ada wajah, Allah senyum. Tidak. Allah Ta'ala redha ni, jangan pula kita ingat Allah Ta'ala ada hati. Hati Allah Ta'ala suka, gembira. Bukan. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kita dah belajar tauhid kan. Sini kuliah tauhid hari Sabtu kan. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Jangan kita bayangkan Allah suka, Allah marah, lagi apa, makruh kan Allah Ta'ala tak suka. Yang kita bayangkan Allah Ta'ala paling muka, jangan. Sebab Allah tak serupa dengan makhluk. Itu kita tak suka, benci. Benci. Itu perempuan lah, tak kira lah perempuan lelaki, makhluk lah. Baik, jadi keredaan Allah Ta'ala mencerdikkan akal. Ustaz, anak saya ni Ustaz, daripada kecil, sejak lahir saya dah sugikan, sampailah ke besar ni Ustaz, kelas ni paling belakang Ustaz. Tak apalah, macam mana kan. Mudah-mudahan adalah kepandaian pada bab lain tu kan. Bukan dari segi pelajaran, mungkin dari segi kemahiran dan sebagainya. Kalau dua-dua tak pandai, dah takdir Allah Ta'ala redha. Dah usaha, tak apalah, dah disugikan anak kan. Mencerahkan mata, terang mata, melambatkan tumbuh uban rambut. Habis kalau uban dia banyak, dia tak gosok gigi Ustaz. Tak semestinya. Ini kelebihan. Ada orang gosok gigi pun ubannya cepat dah tumbuh, belum 50 dah tumbuh. Arwah bapak saya umur 60 lebih, 70 tu belum nampak banyak sangat dia punya ni rambut putih, uban ni. Ada orang macam tu. Baik, mengurangkan bongkok. Bongkok tiga kan. Bukan lagu je tu, nenek-nenek sebongkok tiga. Ada yang bongkok tiga. Kalau lalu kat Kempas ke mana ke, kalau dekat Dahlia tu ada. Tak tahulah, tengok macam nenek tua kan, bongkok tiga. Kenapa bongkok tiga? Dia pukul 3 atau pukul 3, jam tu pukul 3, jarumnya kan tepi macam tu. Tu bongkok 3 tu. Rupanya ada jadi untuk mengurangkan bongkok. Atau sakit pinggang. Maksud sakit pinggang, banyakkan gosok gigi. Menggandakan pahala dan mengingatkan 2 kalimah syahadah ketika hendak mati. Mudah-mudahan ni yang paling kita kendaki, mengucap 2 kalimah syahadah. Sekiranya seseorang itu tiada dapat, yakni tidak terdaya hendak bersugi di masa-masa yang tersebut itu, hendaklah ia bersugi sekurang-kurangnya sekali sehari semalam. Dapatlah pahala bersugi itu. Baik, saya masuk sikit
dalam kitab Sabilul Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin. Kitab ni antara kitab mazhab Syafi'i yang agak besar, agak tebal, dan dia agak terperinci, dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, ulama Banjarmasin. Ada orang Banjarmasin di sini. Malaysia kan pelbagai kan. Kitab ni beratus tahun dah, 200 ke 300 tahun yang lepas. Baik. Pada juzuk yang pertama, muka surat 55, fasal pada menyatakan bersugi. Kita tengok ada tambahan sedikit. Bermula bersugi itu sunat pada tiap-tiap hal, dan sunat muakkadah bersugi tatkala mengambil wuduk dan tayammum, dan tatkala hendak sembahyang bagi tiap-tiap takbiratul ihram, dan jika sembahyang sunat sekalipun. Maknanya kalau sembahyang tarawih tu 20 rakaat 20 kali sugi. Masuk witir 21. Witir lagi yang satu rakaat 22 kali. Dan tatkala hendak sujud tilawah, sujud tilawah je Ustaz. Sujud sajadah tak ada. Kenapa sajadah tu sujud? Sujud sajadah, sujud apa benda? Dulu saya pun tak tahu. Ingat sujud tilawah tu masa baca Al-Quran di luar sembahyang, tu namanya sujud tilawah. Kalau dalam sembahyang sujud sajadah. Oh bukan. Dalam kitab kata dalam sembahyang ke luar sembahyang ke sujud tilawah namanya. Pasal apa? Sujud kerana membaca Quran pada ayat yang suruh sujud tu. Kalau surah apa nama tu? Sajadah, surah sajadah tu pada ayat tu kan, yastakbirun tu kan, itu sunat sujud sajadah. Dalam Al-Quran dia ada apa nama gariskan dan bentuk mimbar tu, itu sunat sujud. Ada beberapa tempat kalau tak silap 4 kalau tak silap. Kalau tak silap 4 tempat sunat sujud sajadah. Nanti akan dibahaskan macam mana cara sujud sajadah. Bukan main sujud aja. Ada rukunnya juga. Kena ada sembahyang, macam sembahyang. Kemudian niat saja aku sembahyang, sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Taala. Takbir, Allahu Akbar. Lepas takbiratul ihram, takbir lagi untuk sujud, Allahu Akbar. Terus sujudlah. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqah fasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk tahiyat akhir terus, kemudian beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau luar sembahyang. Itu cara sujudnya. Bukan tengah baca sembahyang, dan tengah mengaji Quran sampai ayat ayat sujud sajadah tu terus sujud. Bukan, tak sah dan boleh jatuh haram. Kenapa? Sujud luar sembahyang atau sujud luar sembahyang lah, selain sujud sajadah dan sujud syukur. Sujud syukur pun ada cara. Bukan lepas tendang gol terus sujud ke padang, bukan. Wah, ustaz mentang-mentang tak ada main bola sini. Wah. Oh, dapat menang hadiah sujud mentas. Wah. Betul ke tidak? Dengan satu tak doa sembahyang, yang kedua tak tutup aurat, yang ketiga kiblat mana tu, kau ngala ke mana tu? Wah, ustaz mentang-mentang tak ada artis sini, wah sebut je Ustaz jangan lupa dia masuk YouTube ni, Ustaz artis tengok dia ustaz. Habis tak dicari ustaz tengok. Baik, kalau ada artis yang tengok, baik, bagus juga. Pemain bola yang dengar ke apa kan kat YouTube nanti, dengarkanlah. Nak sujud syukur, yang pertama sebabnya kena ada. Bukan sebabnya sebarang-barang. Nanti sebutkan sebabnya banyaklah. Kemudian caranya pun sama macam sujud tilawah tadi, mesti ada air sembahyang. Macam sembahyang juga, mesti ada tutup aurat, mesti menghadap kiblat. Rukunnya apa? Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian baru sujud, Allahu Akbar sujud. Bacaan sujud syukur lagi. Kalau tak pandai baca sujud biasa je lah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan.
Kemudian duduk akhir-akhir, beri salam. Ada buat macam tu. Lepas tendang gol, ada. Tak ada. Terus saja dengan sekolah pendek bagai. Ya tak? Nampak dia, ni nombor 1 Johan sujud. Ya tak? Tak apalah, itu jadi pengajaran. Bukan kita nak cerita. Ni ustaz ni mengumpat ni. Ini untuk pengajaran. Mengumpat yang ini dibenarkan. Wah, kalau ustaz boleh aja, orang lain tak boleh. Ini untuk pengajaran, supaya kita tak buat yang salah. Dan kalau orang yang buat tu dengar, mudah-mudahan berubah. Baik. Masuk sini balik. Jadi sujud tilawah yang ada luar sembahyang ke, dalam sembahyang ke, namanya dua-dua sujud tilawah. Dan sujud syukur, sunat juga, bersugi. Dan jika ada dia sembahyang pada ketika ketiadaan air. Tadi yang sujud tilawah luar sembahyang, Ustaz, yang dalam sembahyang senang aja. Contoh tengah rakaat pertama, pada ayat sujud tilawah tu berhenti, baca, kemudian terus sujud, terus baca bacaan sujud, kemudian bangun daripada sujud tu terus naik semula rakaat yang tadi. Jangan terlupa pula sujud duduk tahiyat antara dua sujud pula. Ataupun akhir. Jangan terlupa. Kalau imam tu nanti bahas kemudian. Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib ikut ke tak wajib ikut? Kalau imam terlupa sujud tilawah, makmum boleh buat sendiri ke tidak? Itu nantilah bab sembahyang. Itu secara ringkas saja. Baik. Sambung. Dan jika ia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan tanah dan tiada berubah bau mulutnya, atau ada ia telah bersuci tatkala mengambil wuduk dan hampir masa antaranya dan antara sembahyang sekalipun, sunat jua bersuci tatkala akan takbiratul ihram sembahyang. Sebelum wuduk sunat, sebelum sembahyang pun sunat. Itu sebab yang senang pakai kayu sugi atau kayu siwak atau kayu arak. Geli lah sah, geli dah lah. Awak memang semua geli aja. Dah geli dah lah. Kalau orang lain buat, yang marah. Ataupun kalau dia punya kayu tu berbau, bukan kayunya, basah mulutnya, tegur lah, basuh. Kerana sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang 2 rakaat sembahyang dengan bersugi terlebih baik pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang yang tiada bersugi. Sama macam tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, jikalau tiada memusyaqahkan, menyusahkan aku atas umatku, nescaya ku fardukanlah atas tiap-tiap mereka itu bersugi dan tiap-tiap sembahyang, dan pada suatu riwayat pada tiap-tiap mengambil wuduk. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi jika takut ia akan kena najis mulutnya dengan darah gusi apabila ia bersugi, takut dia kalau gosok gigi jenis berdarah je. Scurvy tak sedap nama penyakit tu. Tanya doktor lah. Kalau takut berdarah, maka tiadalah sunat baginya bersugi akan sembahyang, dah tak sunat. Dan jika lupa ia bersugi tatkala takbiratul ihram, kemudian ingat ia akan di dalam sembahyangnya, sunatlah baginya bersugi di dalam sembahyangnya. Macam mana Ustaz? Jangan ginilah, batal sembahyang dengan perbuatan yang sedikit. Nak kena tahu cara. Ambil sugi tu satu, letak mana? Telinga ke kocik? Kocik. Perempuan pergi ambil, dikira satu. Kalau pergi cari, jangan terus ambil, naik atas. Masuk, dah dapat pegang, dia naik pula. Dah naik, gosok jari je lah gerak. Kan? Dah dapat pahala, tak payah gosok semua sekali. Demikianlah telah disebutkan akan dia oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Susah dah, jangan. Awak ni kan batal sembahyang. Dapat pahala bersugi dalam sembahyang, batal pula. Dah. Dan demikian lagi sunat muakkad bersugi tatkala berkendak membaca Quran dan hadis dan zikir dan tiap-tiap ilmu syarak seperti fikih dan usuluddin. Dan jikalau dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab sekalipun. Dan adalah bersugi kerana akan membaca umpama Quran itu dahulu daripada membaca a'udzubillah.
Dan lagi sunat bersuci tatkala kuning warna gigi, sama tadi yang ni tatkala berubah warnanya, dan jika tiada berubah bau mulutnya sekalipun. Dan tatkala masuk ke dalam Kaabah dan ke dalam masjid, dan tatkala masuk ke dalam rumah, dan jika ada ia bagi orang lain sekalipun, rumah orang lain pun sunat gosok gigi. Dan ini kalau semua masyarakat lah biasa. Kalau yang tetamu belajar, yang menyambut tetamu, tuan rumah tak belajar, payah juga. Ustaz datang-datang gosok gigi rumah aku. Oh, jangan panggil lagi ustaz tu datang. Ada nak masuk rumah aku digosok gitu, dia kahak ni kat luar. Menanglah. Janganlah sampai berkahak. Ni ceritanya gosok gigi tu sikit. Dan jika ada dia bagi orang lain sekalipun, dan tatkala jaga daripada tidur, dan tatkala akan tidur, sebelum tidur dan bangun tidur. Dan demikian lagi sunat muakkadah bersuci tatkala berubah bau mulut, dan pada tiap-tiap tawaf, dan membaca khutbah, dan kemudian daripada makan yang keji baunya, bau busuk, sunat gosok gigi. Kemudian daripada sembahyang witir, dan pada waktu suhur. Suhur ke sahur ustaz? Suhur dengan sahur ni dia ada timbang dia. Timbang dia tu dia punya formula dia. Suhur dengan sahur. Timbang ni macam mana? Timbangnya macam wuduk. Tu ada yang tu, mana tahu tu. Wuduk. Ni buat puasa tapi tak apalah. Jadi kalau wuduk tu apa? Air sembahyang. Ambil wuduk, ya tak? Ambil air sembahyang. Salah, mengambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang. Perbuatan lah. Perbuatan mengambil air sembahyang dipanggil wuduk. Berwuduk. Berwuduk maknanya mengambil air sembahyang. Air sembahyangnya waduk. Air sembahyangnya dipanggil waduk. Kau berwuduk pakai apa? Pakai waduk ustaz? Bagus. Jadi perbuatan makan sebelum subuh tu dipanggil suhur. Perbuatan makan sebelum subuh untuk puasa lah. Untuk puasa. Itu dipanggil suhur. Makanan yang dibuat makan tu itu sahur. Makanan. Kau dah suhur sahur belum? Dah makan makanan ni belum? Barulah apa? Betul. Tapi susah Ustaz, orang Melayu dah biasa sahur. Tak apalah, kalau nak teruskan pun teruskanlah, tapi sekurang-kurangnya tahu asal perkataan Arab tu, perbuatan tu suhur. Makanan tu dipanggil sahur. Wuduk perbuatan. Air wuduk tu waduk airnya. Ini dari segi perkataan. Alah Ustaz, sikit je perkataan. Ya, sikit. Walaupun sikit, tapi kalau salah tetap salah. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Kalau tak dapat nak diubah, agak-agak boleh berubah ke kalau kita satu kampung mulai tahun ini, kalau puasa kita tukar suhur, agak-agak boleh berubah ke satu dunia? Mungkin tidak, mungkin ya. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kalau tak dapat ubah pun kita tahu asal bunyi perkataan. Baik, sambung. Dan pada waktu suhur dan tatkala hampir akan mati, supaya memudahkan akan keluar roh. Dan sunat menyangkal gigi dahulu daripada bersugi, dan kemudian daripada makan, kerana menghilangkan bekas makanan. Kalau tak nak pun tak apa, maknanya bersihkan dulu. Syahdan adalah bagi bersugi itu beberapa faedah kelebihan dan fadilah kelebihan. Lebih daripada 70. Kelebihannya lebih 70.
Dan setengah daripada segala faedahnya bahawasanya ia mensucikan mulut dan meredakan Tuhan dan memutihkan gigi dan meneguhkan gusi, kuatkan gusi, dan membetulkan tulang belakang dan melambatkan tua dan menggandakan pahala dan menambahi cerdik dan membaiki perangai. Boleh ubah perangai, ya kita ikhtiar, mudah-mudahan, dan memudahkan keluar roh. Kalau dah gosok gigi tak ubah perangai, ketukkan kepala, jangan untuk kepala, kerotan pula lah. Dan memudahkan keluar roh tatkala sakaratul maut dan mengingatkan syahadah ketika hampir mati. Dan hasil fadilat bersugi itu dengan tiap-tiap yang kesat, jikalau dengan isnan atau kain sekalipun. Orang miskin nak beli kayu siwak tu RM1 je pun tak ada duit. Contoh, berus gigi Oral B, nak beli Oral A pun tak ada, Oral B lagi. Oral Z lagi lah, ada ke Oral Z? Tak ada lah. Mahal. Berus gigi Colgate pun mahal. Alah kan ada yang berapa ringgit tu dapat 5 batang pun mahal pada dia. Contoh kan. Jadi macam mana? Pakai kain. Kerana maksud bersugi itu mensucikan dan menghilangkan ubah mulut dan gigi, maka iaitu hasil dengan tiap-tiap yang kesat. Tetapi makruh bersugi dengan mabrud, ni tak tahu apa dia. Dan kayu rubhan yang menyakiti, kayu yang menyakitkan, tajam ke apa, jangan bersugi dia buluh. Luh runcing pula tu jangan. Luh runcing tu buat cocok kaki tu je kan. Apa nama tu? Pahlawan ke apa? Dan haram bersugi dengan yang mempunyai bisa, jangan. Dan serta yang demikian itu hasillah dengan dia asal sunat, kerana bahawasanya haramnya atau makruhnya kerana pekerjaan yang arad jua. Maka iaitu tiada menafikan ia akan asal sunat, melainkan jarinya yang berhubung dengan dia, maka tiadalah hasil dengan dia. Pakai jari sendiri boleh tak? Tak dikira bersugi. Jari sendiri tak boleh. Pakai kain lah. Dan jikalau kesat sekalipun, kerana bahawasanya ia tiada dinamai sugi, kerana bahawasanya ia satu suku daripadanya, tak boleh. Adapun jari orang lain atau jarinya yang sudah bercerai ia daripadanya, maka iaitu memadai, boleh. Nak test BFF ke tidak, tak? Kau BFF aku ke tak? Yo, gitu, blood brothers. Sama-sama naik lah, apalah. Pinjam jari aku nak gosok gigi. Kau ni tak ada benda lain ke? Aku nak test kau punya BFF ni. Dan kitab kata boleh jari orang lain. Ya? Kalau dibenarkan lah, tak benarkan janganlah. Dosa pula. Ya? Dan jika baik. Itu paling kurang, paling kurang. Kain macam mana kain? Ujung baju kita lah. Ujung baju kita tu gunakan. Kalau tak ada, kalau nak dapat pahala tu, pahala sebelum berwudu, sunat bersugi. Baik. Dan sunat bersugi itu dengan tangan kanan, dan jika ada ia mulia. Kenapa? Sebab dia mulia. Tambah lagi. Dan sunat mulai bersugi itu pada pihak geraham kanan, di atas dan di bawah, dan di luar dan di dalam. Maka dilalukannya hingga pertengahan. Maka dimulainya pula pada geraham kiri. Seperti demikian itu. Ini cara diterangkan secara detail. Geraham atas, kemudian geraham bawah, kemudian kat tengah-tengah, kemudian kiri pula. Atas, kemudian bawah. Baik, cukuplah beberapa perkara tentang bersugi ni, tambahan ya. Dia panjang lagi tuan-tuan. Baik, kita sambung istinja surah 14 Istinja itu bahasa Arab, asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau merungsingkan. Maksudnya di sini ialah cebok. Oh, cebok ustaz? Iya, cebok. Istinja bahasa Arab. Hukumnya wajib. Cebok tu wajib.
Itu sebab kena ajar anak kita cebok dengan betul. Jangan asal cebok. Kena ajar. Hukumnya wajib dengan sebab kencing atau berak atau keluar benda yang najis keadaannya basah. Dia tak kencing, dia tak berak, tapi keluar najis keadaannya basah seperti darah dan sebagainya, wajib dicebok. Alat buat bercebok itu ialah air atau batu atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku, suci, kasar lah, maknanya bukan licin lah, dan bukan daripada benda yang dihormati, maka tidaklah diluluskan, tak sah buat istinja benda yang cair. Contoh seperti air mawar dan cuka. Kenapa pakai mawar ni? Wangi. Tak boleh, tak sah. Pasal benda tu dia hormati. Air mawar ni buat apa? Air mawar ni kalau zaman sekarang biasa buat kuih ke ataupun mandi mayat ke. Kau jangan, kau kan badi yang. Kenapa? Itu buat mandi mayat tu. Badi aja ni takutnya. Baik. Cuka tak boleh, dihormati. Makanan. Tidaklah diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis atau tahi unta yang kering. Tak boleh, dah kering Ustaz, tak boleh. Tidaklah diluluskan benda yang tak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur. Tanah ni kita kepal-kepal kita gosok hilang Ustaz. Tak boleh. Atau benda yang licin, umpama buluh. Buluh tu, batang buluh tu lah, permukaan buluh tu licin, dia tak boleh mengesat najis tu. Kecuali kalau di belah ada dia punya segi dia, tu boleh. Tapi hati-hati. Sapu-sapu apa merah itu darah. Itu najis tak hilang, darah keluar. Baik, janganlah tajam. Atau kertas plastik tak boleh, licin. Dan tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpama roti kering. Roti gardenia ni dia dah luput Ustaz, tarik dah luput. Tak apalah, daripada buang gitu baik kita manfaatkan. Manfaat banyaklah kau punya manfaat. Tak boleh, tak sah. Walaupun bersih. Ni dia lagi menyerap daripada tisu, tak boleh. Yang tiada menjadi arang, tak boleh. Kalau jadi arang hitam pula tak boleh kan. Dan seperti makanan jin, bukan makan manusia je, makanan jin pun tak boleh. Asap rokok. Itulah awak. Asal makanan jin je asap rokok. Asal rokok je makanan jin. Mana nak bagi makan jin jap? Asap rokok punya. Macam-macam lah. Mana dapat tak tahulah. Makanan jin apa? Umpama tulang. Tulang lah. Tulang. Habis asap rokok tak bagi makan jin. Tak. Sepengetahuan saya tak adalah. Habis kalau asap kemenyan, itu kalau dipanggil lah. Asap kemenyan ni ada dua perkara, satu baik, satu tak baik. Kalau tok bomoh yang marang serapu kepundian barang scaper, memanglah itu memang manggil jin. Itu Piramli Ustaz, dia nak sembuh tu. Bukan Piramli, siapa? Sudin dengan Aziz Satar tu kan. Dia tak payah pakai kemenyan. Contoh, kalau memang niat nak panggil jin, jin datang. Tapi kalau yang baiknya pula dalam kitab-kitab yang lebih mendalam, kalau dulu nak menguruskan jenazah, kain kafan tu diasapkan dengan kemenyan. Kenapa? Kemenyan ni ada macam-macam. Ada yang wangi. Lagi wangi lagi mahal kemenyannya. Boleh ke Ustaz? Kat Mekah dijual tak? Ustaz pernah pergi Mekah? Tak pernah, tapi kawan-kawan pernah. Tuan-tuan yang pernah pergi Mekah tahu cerita. Antara yang dijual tu apa? Kemenyan. Lagi wangi, lagi mahal kemenyannya. Maknanya wangi-wangian dari segi asap. Sekarang wangi-wangian spray je kan. Dulu pakai asap. Diasapkan kapan? Biar apa? Biar wangi. Pasal apa? Tak nak bau mayat. Nanti orang bercerita, fitnah. Busuklah mayat kan dah. Jadi diwangikan kain kafan. Sekarang dah tak pakai apa itu. Jadi masuk balik sini panjang ceritanya. Baik. Makanan jin umpama tulang. Tulang ayam ke, tulang lembu ke, tulang kambing ke. Tulang ikan tak tahu tulang ikan.
Sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan juga buat bercebok dengan dia, tak boleh tulang. Kenapa? Kerana masih jadi makanan jin. Rupanya kalau makanan jin ni, tulang yang kita makan tu kita buang. Bila kita buang tu, dagingnya tumbuh balik, jin makan. Itu sebab tulang kalau boleh sunat ditanam lagi bagus. Habis sekarang nak tanam rumah macam mana, yang rumah kondo ni, rumah flat, kalau rumah sendiri pun tanam je pun dah habis tempat nak tanam kan. Jadi buang. Pasal pusat pembuangan sampah pun dekat tanah kan. Anggap macam tu ajalah. Minta maaf lah dengan jin, ya tak? Susah aku nak uruskan buat buang tu sampah. Pandai-pandailah kau makan. Marah dia, aku punya makanan pun masuk dalam tuang sampah. Jadi niatkan macam itulah. Minta maaf lah, susah ni. Saya dimasukkan dalam grup, ada orang masukkan dalam grup Indonesia lah, tapi grup untuk ruqyah, ubat daripada gangguan jin. Jadi dalam grup tu ada yang kongsi, salah satu perkara kita kalau hidup dekat dunia ni memang hidup dengan jin. Jin ni dia tak ada kontraktor, tak ada apa, jadi tak ada rumah, pasal dia numpang rumah manusia. Jadi salah satu jadi gangguan jin tu puncanya, sebabnya kita buka baju, buka pakaian tak baca bismillah. Jadi kalau kita tak baca bismillah, jin boleh nampak. Aku ni niat aku nak numpang aja, dah kau buka semua aku tengok ajalah macam mana. Aku tak nak tengok, tapi kelip-kelip tu mata tengok. Kalau jin perempuan jatuh hati dengan manusia lelaki, jin lelaki jatuh hati jin manusia lelaki, macam mana saya sebut tadi, dah terbalik-balik. Jin perempuan jatuh hati lelaki manusia, jin lelaki jatuh hati perempuan manusia. Tu yang jadi dia ngikut aja atau diganggu. Itu antara satu sebab lah. Betul tak betul saya tak tahu, itu bukan dalam kitab, tu pengalaman dia. Jadi mulai hari ni saya memang baca alhamdulillah. Mulai hari ni kita nak buka baju baca bismillah. Paling kurang bismillah, dia ada doa dia. Tak hafal tak apa, baca bismillah jadilah. Habis bila air macam mana? Kan rumah tempat dia tu, sebelum masuk bilik air tu ada doanya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dah baca bismillah tu tadi. Nak buka apa tak apa, dah baca bismillah kat luar. Baik. Sambung tu. Adapun tu makanan jin tak boleh. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas tisu, harus dibuat bercebok dengan dia. Tapi yang saya belajar kemarin, kertas tisu pun nak kena bentukkan dia jadi 3 segi. Biar dia ada segi lah. Baru dia boleh mengaut. Kalau tidak, kalau dia boleh ngaut juga ustaz, pastikan tangan kita pun tak kena letak, kena basuh juga. Tisu kan dia menyerap. Kalau basuh dah bersih tangan pula dah. Memadailah bercebok itu dengan air sahaja atau dengan 3 butir batu sahaja kalau bersih, atau dengan 3 penjurunya sahaja. Batu ada 3 penjuru, boleh 3 butir batu ataupun 1 batu tapi ada 3 penjuru. 3 batu senanglah. 1 batu tapi ada 3 penjuru. Macam mana nak buat? Contohlah 3 penjuru. Ni contohlah, saya pun tak pandai sangat nak ni kan, kita buat piramid lah. Sini dah pakai, kemudian pakai yang sini pula, pakai yang sini, boleh 1 batu. Tapi ada syaratnya lah. Ada syaratnya. Kalau tak cukup syaratnya tak boleh. Baik. Sekiranya tidak bersih atau dengan 3 penjurunya saja, sekira-kira bersih dengannya, ini hilang ain najis, benda najisnya hilang. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjurunya, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Lepas itu jadikan bilangannya ganjil. Umpama telah bersih dengan 4, tambah 1 lagi jadi 5, jadikan ganjil. Kiranya ada tinggal bekas-bekasnya, tidaklah mengapa. Bersih tu mana bersih tau, ain najisnya, benda najisnya tu. Yang eloknya, afdalnya bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu dahulu, kemudian diikuti dengan air. Ini pendapat Ustaz Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya ni. Jika hendak pakai satu saja, maka dengan airlah yang lebih elok. Kenapa? Kerana ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekasnya sekali. Baik.
Bercebok dengan batu atau seumpamanya kalau tak nak guna air, pakai batu atau seumpamanya, pergi kebun. Dulu kalau nolong arwah bapak saya nyawit, lepas sarapan, jadi sarapan dulu, dah sampai sarapan dulu. Dah sarapan tu mesti nak dah mencangkul lah hang tu. Pap pap tap cangkul. Belum kerja dah kena kerja, mencangkul. Cebok, cebok pakai air lah masa tu kalau bawa air kan. Andai kata tak bawa air, pakai batu, macam mana caranya? Mengandungi beberapa syarat. Alif, yang pertama, najis yang keluar itu masih basah, belum kering. Lama sangat beraknya sampai dah kering, tak boleh. Ba, tiada berpindah atau meleleh daripada kawasannya, iaitu papan punggung ni kalau berak. Yang bertangkup ketika berdiri. Masa berdiri itu apa yang bertangkup, dia tak keluar dari kawasan bertangkup tu. Kalau keluar dah tak boleh. Makna beraknya kena sopan santun. Jangan red itu tak boleh. Red ni keluar daripada kawasan bertangkup tak boleh. Atau daripada kawasan kepala zakarnya. Daripada kawasan cendawan tu tak keluar. Ya tak payah lukis bayangkan sendirilah. Kalau keluar daripada kawasan cendawan tu dah tak boleh. Tu kencing pun tak boleh sembarangan, kena bersopan santun dah. Pelan-pelan tu kan. Sabar. Kalau tak dah tak boleh pakai selain air. Yang ketiga, tiada kena najis lain pada tempat najis yang ada itu. Tak kena najis lain. Maknanya yang bahagian punggung tadi tak kena air kencing. Yang bahagian air kencing tak kena punggung. Bahagian zakar tak kena. Baik, sekalipun suci. Demikian juga cecair yang lain. Cecair lain pun tak boleh sekalipun suci. Jika tiada syarat-syarat ini, 3 syarat ni tak ada, dia bukan salah satu tau, 3-3 kena ada. Tertentulah bercebok itu dengan air, tidaklah boleh dengan batu atau seumpamanya lagi. Jadi kita dah belajar nak amalkan pakai batu, kenalah ikut 3 syarat ni. Kalau tak cukup syarat, tak boleh, tak sah, kena pakai air juga. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dah tambah 10 minit ni cukuplah. Lama sangat nanti. Kita akan masuk adab buang air. Buang air ada adab-adabnya. Kalau tak diikuti, boleh jadi kita cebok tak bersih ataupun kita punya adab dengan masuk kat sini kiblat dan sebagainya tidak baiklah, tak beradab. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan tentang bersuci dan juga istinja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu